Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terkini, sahabat-sahabat semua. Ya, berakhirlah, berlabuhlah ya muktamar tahunan Parti PAS yang ke-69. Dan banyak perkara-perkara yang kita dengar khususnya daripada Presiden lebay, Presiden parti mereka, Hadi Awang, pemimpin-pemimpin PAS, dan rata-rata ya apa yang dikatakan oleh mereka nih bagi pandangan saya adalah sesuatu ya yang menjanjikan langit dan bintang ya dengan membuat satu kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan, ya satu kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Perkara ini yang menjadi ya perbualan hangat ketika berlakunya convention ataupun muktamar daripada Parti PAS ini. Jadi menarik untuk kita buat baca sedikit ya rumusan berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti dan juga berikan ya sedikit ulasan berkaitan ini. Sudah serik undi PAS, tak akan lagi. Itu antara topik ya yang kita boleh ungkapkan ya selepas muktamar PAS yang ke-69 ini sudah berlabuh tirai. Banyak perkara dibangkitkan di dalam sesi ini yang berlangsung di IDCC Shah Alam. Sebagai wartawan ya penulis juga pernah membuat liputan muktamar PAS sebelum ini. Jadi tulisan ini adalah daripada K. Pragalat ya yang saya ingin bacakan untuk kita semua. Jadi kali terakhir katanya kebetulannya di Stadium Melawati Shah Alam, ketika itu amanah belum ditubuhkan. Satu perkara yang menyebabkan penulis terpanggil untuk mengulas muktamar PAS ke-69 adalah hasrat mantan Ketua Pemuda Ahmad Fadli Sa'ari dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mahukan partinya berusaha untuk mendapatkan undi bukan Melayu. Sebelum pembaca melabel saya dengan segala macam tomahan dan fitnah, penulis seorang pengundi berdaftar di kawasan pilihan raya yang tidak ditandingi oleh DAP dan tidak mengangkatui parti mana, kata penulis ini. Jadi penulis pengundi bukan Melayu, bukan Islam yang pernah memangka X untuk calon PAS sebelum ini. Dari kefahaman politik yang terhad, PAS dan PN sudah pun berjaya memenangi undi masyarakat Melayu. Buktinya, kerajaan PN di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Ya, adalah diakui 20% undi masyarakat India dalam pilihan raya di 6 buah negeri diperoleh oleh Perikatan Nasional dan PAS. Walau bagaimanapun jumlah tersebut sangat kecil karena jumlah penduduknya kecil. Undi masyarakat Cina masih kuku di blok PH dan Barisan Nasional. Buktinya semasa pilihan raya negeri membabitkan 6 negeri, DAP kalah di 1 kursi sahaja. Selagi mana PAS dan PN menggunakan masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam sebagai bogiman untuk mengukuhkan untuk blok Melayu, Anda boleh lupakan undi bukan Melayu. Wow, tajam sungguh kenyataan ini. Jadi bogiman ialah perkataan bahasa Inggris yang merujuk kepada sesuatu yang digunakan untuk menakutkan pihak tertentu. Ketika mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam, tiada perkara berkaitan masyarakat tersebut diperjuang oleh Parti PAS. Selagi PAS membisu dan tidak mengangkat isu masyarakat tersebut, bagaimana mungkin undi boleh diberikan kepada parti ini soalnya. Kafir bangsat Zionis merupakan perkataan yang sering digunakan oleh ahli parlimen PAS terhadap ahli parlimen bukan Melayu, bukan Islam di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Jika semua ahli parlimen pun dah begini, bagaimana PAS mau mendekati masyarakat bukan Melayu, bukan Islam soalnya lagi. Bila pemimpin PAS menggunakan perkataan sedemikian, penyokong PAS pun mengambil contoh tersebut. Peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari secocok dengan penyokong PAS yang menuruti apa sahaja yang dilakukan pemimpin mereka. Sebelum mendapatkan undi bukan Melayu, PAS sepatutnya bermuhasabah. Buat masa ini PAS tidak layak peroleh undi masyarakat bukan Melayu, bukan Islam di Malaysia katanya. Jadi penulis sudah serik mengundi PAS, takkan sekali kesalahan ini diulangi. Wah, itu antara kenyataan ya daripada penulis ini yang kita lihat adalah satu kenyataan yang begitu padu sekali, sahabat-sahabat semua. Ini antara perkara yang harus diingat oleh Parti PAS.
Mereka kalau sebelum ini juga menggelar sebagai kaum bukan Islam dan juga bukan Melayu ini sebagai perosak kepada ekonomi, perosak kepada politik. Mereka juga mengatakan banyak memberikan rasuah. Sebenarnya apa yang diungkapkan ini, walaupun hari ini kononnya mereka mau coba untuk memenangi undi bukan Melayu, undi bukan Islam, tapi sebenarnya perkara ini sudah banyak ya mengguris perasaan khususnya ya daripada bangsa bukan Melayu, sahabat-sahabat semua. Dan kalau mereka sekali lagi mengharapkan undi daripada bukan Melayu dan juga bukan Islam ini tertuju kepada mereka, ya ini pastinya ya tidak akan menjadi kenyataan seperti mana yang dinyatakan oleh penulis tersebut. Dan satu lagi kenyataan Hadi di muktamar ialah satu perkataan ataupun satu perkara yang tidak mempamerkan nilai Islam sebenar. Ini antara kenyataan daripada penulis, seorang lagi penulis yang menyatakan kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS Abdul Habdi Awang pada muktamar PAS ke-69 semalam mengenai kerajaan Medani tidak mencerminkan beliau sebagai seorang agamawan dan dengan nilai Islam sebenar, kata Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri yaitu Ahmad Farhan Fauzi. Jadi ini adalah sedikit ulasan juga ya daripada Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri yaitu Ahmad Fauzan Fauzi. Ahmad Farhan berkata beliau kecewa dengan kenyataan Abdul Hadi yang secara sinis mendakwah seolah-olah kerajaan tidak dapat disucikan lagi kerana dikelilingi pemimpin dengan gelaran jelik, dan seharusnya sebagai seorang agamawan beliau perlu mengeluarkan nilai kebersamaan, kesatuan dan kekitaan. Katanya, saya berpandangan bahwa dalam ketika kita hendak berpolitik, biarlah ia bersifat sederhana dan jangan sampai kita memecah belahkan umat, melontarkan fitnah dan mengadu domba, katanya dalam kenyataan hari ini. Ahmad Farhan berkata beliau berharap hal ini akan menjadi pengajaran kepada semua pihak untuk bersederhana dalam berpolitik dan tidak merendahkan pihak yang berbeza ideologi. Sementara itu, Angkatan Muda Keadilan AMK turut membidas kenyataan Abdul Hadi yang merendahkan Pakatan Harapan sebagai sebuah gabungan yang diterajui dengan gelaran tertentu yang jelik. Menurut AMK dalam kenyataan hari ini, gelaran seperti itu bukanlah pertama kali digunakan oleh pemimpin PAS berkenaan, malah ia telah menjadi antara label yang digemari untuk digunakan ke atas Perdana Menteri. Sudah tertulis Perdana Menteri kita hari ini adalah seorang antara insan yang diuji dengan tomahan dan fitnah sehingga terpenjara dalam perjuangan sebelum diangkat darjat untuk memimpin negara. Seharusnya ia jadi pedoman besar buat kita, bukan untuk direndah-rendahkan menurut kenyataan itu. IMK turut menasihati Abdul Hadi agar bermuhasabah diri dan tidak menggunakan tutur bahasa yang penuh hasad dan juga dengki. Itu antara kenyataan daripada Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri dan juga IMK hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau katanya mereka berkata mahu untuk menarik undi bukan Melayu, sebenarnya itu adalah satu mimpi buruk sebenarnya. Ya, apabila seringkali kita melihat gelaran-gelaran, ya tomahan-tomahan yang dilemparkan ke atas mereka, pengundi-pengundi bukan Melayu dan bukan Islam, jelas hari ini sahabat semua bahwa penolakan itu sedang mula merebak, ya, bukan saja di tanah Melayu Semenanjung tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Dan Bumi Putra Sabah juga dan Bumi Putra Sarawak juga sangat terjentik hati ya dengan apa yang seringkali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS yang kita lihat ya begitu ekstrim sekali sehingga menuduh ya parti-parti DAP sebagai kafir, sebagai Zionis, sebagai berbagai macam-macam tomahan sahabat-sahabat semua. Dan kalau mereka mahukan undi bukan Melayu dan undi bukan Islam, saya percaya jauh daripada panggang api. Mungkin peribahasa saya itu kurang tepat, tapi itulah realitinya sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pula pandangan Anda? Adakah juga Anda serik dengan parti PAS ini dan tidak akan mengulangi lagi untuk mengundi parti yang kita lihat seringkali memainkan sentimen 3R, sahabat-sahabat semua. Jadi itu daripada saya. Anda boleh berikan komen, pandangan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.